Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المتقين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis, sahabat dan teman saya Al-Ustaz Nur Razak Bakar. Lama dah tak jumpa, malam ni nampak di sini, alhamdulillah. Yang kami sama-sama hormati, tetamu kehormat kita pada malam ini, Tuan Siddiq Sanif, para guru, para asatidzah, para ulama, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kita, sampailah pada malam ini kita mendapat kesempatan untuk bertemu, merasakan keindahan dan kemanisan silaturahmi di antara kita, keindahan dan kemanisan persaudaraan Islamiah di antara kita. Alhamdulillah. Sama-sama pada malam ini kita berkumpul sebagai sebahagian daripada acara perasmian madrasah kita. Madrasah saya, tempat saya bermain, tempat saya jatuh, tempat saya menuntut ilmu, tempat saya mengenal erti kehidupan. Alhamdulillah, ini madrasah kita semua. Jadi malam ini kita berkumpul untuk meraihkan acara perasmian madrasah yang kita cintai bersama ini, dengan pengharapan, dengan doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pelihara madrasah kita. Mudah-mudahan Allah lindungi semua madrasah-madrasah yang kita miliki di negara kita ini. Mudah-mudahan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, cahaya Allah tidak akan terpadam daripada negara kita ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini kita membicarakan satu topik yang begitu indah, yang begitu penting dalam kehidupan kita, yaitu mengenai mengutuhkan madrasah. Yang mana telah disebut tadi bahawa madrasah ini merupakan amanah yang kita warisi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu seperti mana yang telah diajarkan kepada kita pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tak ada amanah, yang tidak pelihara amanah, yang tidak menjaga amanah. Maka begitulah kita mewarisi satu amanah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa madrasah, yang mana kalau kita lalaikan, kita cuaikan, tidak kita ambil berat, tidak kita pelihara bersama, kesusahannya, padahnya bukan setakat di dunia ini sahaja, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, tetapi yang lebih digeruni nanti ialah apabila kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanya dan disoal oleh Allah tentang amanah yang kita warisi ini. Apakah telah kita pelihara ataupun sebaliknya kita lalaikan dan kita cuaikan. Maka itulah yang menjadi topik, itulah yang menjadi inti perbicaraan kita insya-Allah pada malam ini. Dan kita merasa bertuah syukur sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya persembahkan konsert Diba. Cuba malam ini insya-Allah kegemilangan konsert ini ialah kegemilangan yang membawa kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Bukan setakat seronok, bersukaria, lompat-lompat, melonjak-lonjak, tepuk tangan, tetapi habis begitu saja sia-sia. Malam ini kita akan mendapatkan seperti mana sahabat saya Ustaz Nur Razak tadi mengatakan, butiran-butiran mutiara
untuk menjadi panduan dan pedoman kita insya-Allah. Jadi untuk tidak membuang masa, saya ingat saya pun tak perlulah perkenalkan semua, kita dah kenal dah lama, dan alhamdulillah untuk memulakan forum kita pada malam ini, kita nak dengar penjelasan daripada tetamu kita yang datang daripada jauh, ustaz kita yang kita hormati, Profesor Datuk Dr. Harundin, untuk menerangkan kepada kita yang kita sibuk-sibuk cakap pasal madrasah-madrasah ni, tentang pendidikan Islam, tentang ilmu Islam, apa sebenarnya konsep pendidikan dalam agama. Apakah dia sama dengan kita hantar anak kita belajar menari, menyanyi ke? Apakah sama macam kita hantar anak kita belajar menulis, membaca, mengira untuk kepentingan dunia sahaja ke? Ataupun adakah pengertian yang lain yang berbeza yang dituntut dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kita tanya dengan ustaz kita, Ustaz Harundin. Persilakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala al-Mustafa Muhammadun wa aluh. Yang dirahmati Allah, saudara pengurusi majlis, Ustaz Patris, ahli panel, Ustaz Ubaidillah, Datuk Ismail Kamus, tamu-tamu kehormat, Tuan Syed Sanif, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pendidikan Islam pernah ditakrifkan oleh para ilmuwan pendidikan Islam dengan kata-kata yang lebih kurang berbunyi suatu proses pembentukan insan yang berterusan sejak di dalam buayan hingga ke liang lahat untuk melahirkan insan yang beriman kepada Allah dan beramal saleh yang ikhlas, yang terus menerus bagi mencapai kebaikan al-hasanah, kebahagiaan al-khair di dunia sampailah ke akhirat. Ini penting saya nak tekankan kepada kita pada malam ini, kerana kita ini adalah murabbi. Kita kesemua ia adalah pendidik yang akan mendidik anak-anak kita, diri kita, isteri kita, suami kita, bangsa kita, masyarakat kita. Proses ini adalah proses yang Allah berikan kekuatan itu kepada kita. Proses untuk melihatkan terbentuknya, lahirnya insan-insan muslim dan mukmin yang berinteraksi dengan penghidupan alam dunia, yang sekaligus berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala bagi mendapat kebahagiaan di akhirat, dengan agama dijunjung, perintah-perintah Allah dijunjung, keperluan dunia dikilik, ataupun akhirat dijunjung dan dunia hanya dikilik. Yang akhirat jangan cicir, yang dunia kalau tercicir pun tidak mengapa, tapi jangan cicir. Untuk itu maka konsep yang perlu kita tekankan pada malam ini, bahawa konsep pendidikan Islam ialah konsep Rabbani. Pendidikan Islam berteraskan kepada konsep Rabbani, konsep kita ambil intisari pendidikan itu daripada perintah-perintah Allah. Kita timbakan untuk diadunkan pendidikan itu daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, daripada amalan As-Salafus Saleh. Kita adunkan dia, kita letakkan di sekolah ataupun alam madrasah sebagai kilang. Madrasah
dan dikenali sebagai tempat lahirnya insan Muslim ini. Dapat kita bayangkan, sekolah-sekolah adalah sebagai factory, sebagai kilang yang akan melahirkan insan yang berfalsafah tadi, insan yang mukmin dan muttaqin. Dia beriman dengan Allah, dia bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Atas itulah kita lihat kan sekolah ataupun al-madrasah mempunyai risalah yang tersendiri, lain dari yang lain. Dia mesti memenuhi tuntutan ruhani dahulu, tuntutan syarak dahulu. Madrasah kena tahu dia sebagai kilang nak buat apa, pengisian apa di madrasah. Kalau madrasah jelas nak lahirkan insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka isi yang diisi dalam sekolah itu mesti berteraskan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok pangkalnya kita lihat daripada cetusan rasa yang Nabi kita sebut dalam hadis, dalam Quran pun ada, hadis pun ada. Quran menyebut atas lidah Nabi Muhammad, hadis menyebut addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku, Nabi Muhammad kata, telah diajar adab kepada aku oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi. Fa ahsana ta'dibi. Allah telah memperelokkan adabnya kepada aku. Hasil daripadanya Allah confirm. Kita baca selalu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya kepada diri kamu manusia boleh kamu ambilkan contoh teladan yang cukup elok, hasanah yang cukup baik dari diri Rasulullah. Tapi itu pun Allah bagi tahu dah, orang yang boleh mencontohkan Muhammad ini dalam pendidikannya ialah orangnya liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi orang yang mengharapkan keredaan Allah, kebahagiaan pada hari akhirat, dan orang yang nak menyebut Allah banyak-banyak. Situ baru ada contoh teladan. Tapi kalau insan ini berkehendakkan kepada kebahagiaan dunia sahaja, kalau insan ini lupa pendidikan agama ini, pendidikan yang berteraskan kepada kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, pendidikan yang berasaskan kepada agama dijunjung, akhirat dijunjung, dunia dikelek. Nakkan dunia sahaja, kesenangan dunia sahaja, kebahagiaan dunia sahaja, kita bimbang, kita takut. Seperti takut berlaku yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ulaika lahum nasibun ma kasabu wallahu sari'ul hisab. Allah kata ada, maka ada di kalangan manusia ini yang meminta daripada Allah, yang berusaha dalam dunia ini sampai meminta doa daripada Allah, tapi dia nak apa? Rabbana atina fid dunya. Dia minta dunia. Dia bekerja, dia belajar, dia berusaha, dia minta kesenangan dunia. Allah kata orang ini tidak akan mendapat apapun habuan di akhirat. Senang dunia, tapi akhirat dia akan rugi serugi-ruginya. Wa minhum, ini yang menekankan masalah
Pendidikan Islam itu mustahak. Wa minhum, di kalangan mereka pula Allah kata ada yang mereka berusaha memohon daripada Allah, berusaha dalam dunia ini untuk apa? Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berusaha untuk dapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia dengan ilmu yang dicanai, yang diperolehi untuk dapat kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah. Mereka juga akan berusaha untuk mendapat kebahagiaan, kebaikan di akhirat, sampai mereka takut Allah azabkan mereka. Maka mereka berdoa, waqina adzabannar, jauhkan kami ya Allah daripada api neraka. Yang inilah Allah kata ulaika lahum nasibum ma kasabu. Yang akhir inilah Allah kata bagi mereka itu habuan daripada apa yang mereka usaha. Mereka nak akan kebahagiaan dunia, kami beri. Akhirat kami beri. Kerana Allah itu amat cepat perkiraannya. Atas itulah maka falsafah pendidikan Islam tadi berteraskan kepada teras manusia ini, seperti mana yang Nabi pernah sebut dalam sebuah hadisnya. Dia kata, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini memang Allah buat untuk kamu dah. Manfaatkanlah. Manfaatkan. Tapi kamu kena ingat, kamu sebenarnya kata Nabi khuliqtum lil akhirah. Kami buat untuk kamu berbahagia dan hidup senang di akhirat. Dengan syarat dunia ini kamu kejar, akhirat sama. Atas itulah maka pendidikan Islam bermatlamatkan untuk melahirkan insan Muslim dan mukmin. Kalau dia jadi seorang teknokrat Muslim dan mukmin, dia seorang profesional Muslim dan mukmin, dia seorang doktor Muslim dan mukmin, dia seorang ulama memang Muslim dan mukmin. Bidang apapun, jangan tinggal agama dijunjung, dunia dikilik. Kalau itulah yang dapat kita pahami, maka kita yakin al-madrasah ini tetap akan wujud, tetap akan utuh, tetap akan berfungsi melaksanakan tugas utama insan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan bersama kepada Ustaz Harundin yang telah menerangkan kepada kita konsep pendidikan yang dianjurkan dalam agama kita. Jadi kita lihat apa yang disentuh tadi sebenarnya ialah untuk menunjukkan bahawa pendidikan dalam Islam yang lebih utama itulah pendidikan rohani. Itu sebagai asas dan teras. Saya teringat sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah mengajar kamu. Maknanya ilmu itu datang selepas bertakwa. Tanpa takwa, rohani tidak dikukuhkan, asas iman tidak diwujudkan, ilmu yang datang bukan daripada Allah. Ini yang kita takuti. Ilmu yang datang daripada sumber-sumber lain yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu puncanya apabila jadi orang pandai, orang bijak, tetapi akhirnya tidak mendatangkan kebaikan dunia maupun akhirat. Jadi ini yang ditekankan kepada kita. Pendidikan Islam, pendidikan yang berteraskan rohani. Pendidikan yang mengingatkan manusia ini akan hakikat bahawa dunia ini sementara. Sedangkan yang lebih utama ialah untuk membuat bekalan, membuat persiapan untuk akhirat kita. Diterangkan tadi bagaimana manusia ada ni dua golongan. Ada golongan manusia pertama minta kebaikan dunia saja, tapi kata Allah akhirat tak ada benda pun. Sikit pun tak untung apa. Tapi ada golongan kedua, minta dunia pun baik, minta akhirat pun baik. Tapi bukan setakat minta saja, bukan setakat usaha untuk dapatkan kebaikan saja, ditambahkan lagi waqina azabannar. Maknanya kalau betul nak baik dunia, kalau betul nak baik akhirat, mesti elakkan diri daripada melakukan perkara yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Sebab ibu dan bapa-bapa sekalian, kadang-kadang manusia ni keliru. Nak baik memang nak baik.
Untuk dunia pun usaha kebaikan, akhirat pun usaha kebaikan, tapi maksiat tak nak tinggalkan, kemungkaran tak nak campak jauh, maka orang ini tidak akan mendapatkan kebaikan dunia dan juga akhirat. Maka inilah yang telah disebutkan tadi. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat memahami kenapa madrasah ini masih tetap diperlukan. Kerana apa? Kerana madrasah inilah yang sesuai dengan prinsip dan konsep pendidikan dalam agama kita yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa ilmu itu mestilah berteraskan keimanan dan ketakwaan, insya-Allah. Jadi mungkin kita tertanya-tanyalah, Rasulullah ni datang dan hidup di atas muka bumi 1400 tahun yang lalu. Wah ustaz, sekarang ni kehidupan dah beza banyak dah berubah. Kita dah tak hidup macam zaman Nabi lagi, dah serba canggih. Kita sekarang dah advance sangat ustaz, kata dia. Kita dah bincang akan datang, kita perlu kepada teknologi yang lebih maju, kita perlu siapkan diri kita dengan ilmu-ilmu KBE. Jadi apa perlu madrasah ni, dia kata. Kesian, ada sampai sebahagian orang mengatakan madrasah ni tempat kita niaya budak-budak kita, kata dia. Tempat kita niaya, dia kata. Kita sibuk masukkan dia dalam madrasah, entah besok lusa apa jadi, kata dia. Kerja pun tak makan apa, gaji tak seberapa, kata dia. Kita sekarang masuk zaman KBE, madrasah dah tak sesuai lagi, dah tak relevan, kata dia. Ini yang kita nak soal pula pada guru kita, pada ayahanda saya Ustaz Abdillah, untuk menerangkan pada kita, apa pula peranan madrasah masa kini. Di mana letak relevannya lagi madrasah sampai kita sibuk pertahankan, kita sibuk serukan, slogankan bahawa madrasah mesti dikekalkan. Jadi apa peranan madrasah sekarang? Ini mintalah pada Ustaz kita, Ustaz Abdillah, untuk terangkan. Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Musi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang pertama sekali, yang rata-rata kita pahami, saya kira, dan banyak kali kita mendengar daripada para ustaz kita, asatizah ustazat kita juga, bahawa Islam ini sesuai untuk semua masa dan semua tempat, dan untuk setiap umat manusia. Kerana agama Islam ini agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama sisi Allah Ta'ala ialah agama Islam. Dan sebagaimana yang telah diterangkan oleh ahli panel kita yang pertama, berhormat Datuk tadi, bahawa Islam itu untuk dunia dan akhirat. Jadi sudah tentulah pendidikan madrasah ini adalah pendidikan yang mencakup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Itu dasar Islam. Dan tentunya sama ada kita benar-benar menjalankan dasar ini atau tidak, itu salah kita. Atau itu perkara yang kita bincangkan kemudian. Tapi asasnya madrasah bukan untuk mendidik kehidupan akhirat saja, tetapi juga untuk dunia. Dan berubahnya dunia, Islam tetap tak dapat dicabar oleh perubahan-perubahan ini. Dan Islam mencabar. Kerana kalau kita tengok dalam Al-Quran, tidak ada pun satu ayat yang melarang kita maju. Bahkan semua ayat menyuruh kita membuka minda kita. Ayat kata afala ta'qilun, afala tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Banyak sekali. Tidakkah kamu mau berfikir? Tidakkah kamu mau memahami atau mengetahui? Jadi Islam ini membuka minda kita. Dan satu daripada keistimewaan syariat Al-Quran, kalau perkara itu berubah dari masa ke masa, maka Al-Quran tidak menyentuhnya atau memutuskannya secara rigid. Bahkan diberi jalan untuk kita memikirkan. Jadi kehidupan Muslim ini berubah dari masa ke masa dan tidak lari daripada dasar ilmu. Kalau kita balik kepada ayat yang pertama turun, Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat yang pertama. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu amat pemurah yang mengajar manusia menulis dengan kalam dan mengajar manusia apa yang manusia tak tahu. Dan mengikut sejarah, ayat inilah yang membuka minda umat manusia untuk memahami ilmu sebagai ilmu yang berasaskan tamadun Islam, bukan khurafat. Jadi kalau kita perhatikan madrasah-madrasah kita memang pada dasarnya untuk memberikan kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Kalau kita teliti ayat Iqra, itu ayat yang mula-mula turun. Jadi mula-mula yang kita perlu semaikan ke dalam hati anak-anak kita itu ialah pahaman Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari mula, dari asas, supaya fitrah Islamiyah ataupun nature Islam itu ada pada anak dari mula lagi. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatullah. Kewajiban yang pertama atas manusia mengenal Allah. Jadi itu asas penyemaian konsep kerohanian dalam diri anak itu. Bila kerohanian itu sudah ada, maka apa ilmu pun yang diberikan kepadanya itu tidak akan merosakkan. Bahkan itu akan membuka minda dia dan mempelajari segala ilmu. Oleh sebab itu, dalam sejarah, segala asas-asas ilmu yang ada pada hari ini adalah telah dipelopori oleh kaum muslimin. Dan ilmu-ilmu yang ada sebelum Islam itu telah dipersembahkan kepada kerajaan-kerajaan Islam selepas zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi ulama-ulama Islam itu melihat mana yang berunsur kekufuran, mana yang berunsur syirik, mana yang berunsur khurafat dan takhayul, ditolak. Tapi mana yang berunsurkan ilmu betul-betul diterima. Nah, jadi kalau kita maukan pendidikan Islam itu, ya, menurut sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam, maka penyemaian kerohanian itu yang pertama pada asas. Kemudian kita benalah ilmu itu terus. Memang kita akui hakikat bahawa ayat-ayat hukum dalam Quran itu hanya beberapa ratus ayat saja. Yang lain itu ialah ayat yang membuka minda manusia supaya memahami hakikat dunia, supaya hidup dalam dunia dengan maju, tetapi tidak hilang pedoman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu Islam ini ilmu yang luas, duniawi dan ukhrawi. Itulah dasar ilmu dalam Islam. Apa saja ilmu yang boleh membawa kebaikan bagi manusia, tidak dilarang kita menuntutnya. Tetapi manusia itu kalau tidak ada pedoman dari mula, tidak ada penyemaian dari awal, yang mana jiwa anak-anak yang kosong itu telah diisikan dengan falsafah-falsafah atau pandangan-pandangan yang bertentangan dengan Islam dari mula lagi, maka itu yang menyebabkan ada penyelewengan. Dan tentunya kita tidak kata semuanya begitu, tetapi kita menghukum secara general atau secara umum yang kebanyakan manusia begitu. Apa yang didapat pada mulanya, itulah yang dipegang. Selalunya begitu. Ya, sehingga anak-anak kita yang belajar Quran pun, kalau dari mula dia dah belajar salah, kemudian dah tua bukan nak betulkan, tak betul, dia ikut yang mula-mula dia belajar saja. Itu hanya dalam bacaan Quran. Makhraj hurufnya ke apa? Apalagi dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebab dikatakan al-ilmu fis sighar kan laqshi fil hajar. Ilmu di masa kecil itu seperti mengukir di batu. Dan ilmu fil kibar seperti menulis di air saja.
Jadi itulah ya, Islam tidak menolak apa ilmu pun, dan madrasah kita boleh menerima apa ilmu yang baik, tetapi berdasarkan Islam, berdasarkan keyakinan dan keimanan. Oleh sebab itu, apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran dari hal dunia ini, tapi matlamat yang pertama mengingat bahawa pencipta dunia ini Allah, dan kita wajib menyembah pada Allah, kita wajib mengenal Allah. Walaupun kita kata dalam Quran ada anjuran untuk semua ilmu, tetapi ilmu yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai sini. Terima kasih kita ucapkan bersama kepada sahabat kita, dan itu merupakan jawapan. Kalau ada di kalangan kita yang masih lagi menimbulkan persoalan apa nak jadi dengan anak-anak kita yang belajar di madrasah ni, macam mana masa depan mereka, maka Ustaz dah jawab dengan jelas, dengan terang. Mudah-mudahan malam ni semua faham dah bahawa di madrasah mereka bukan setakat belajar agama yang terbatas sahaja, bukan setakat belajar Quran, fikih, bahasa Arab, tauhid saja, tapi madrasah kita juga mengajar ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara dan umat seluruhnya. Di madrasah sekarang Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dah canggih dah. Bukan setakat belajar matematik pakai buku saja, pakai komputer lagi. Masya Allah, belajar Inggeris bukan setakat dia dalam kelas saja berbincang, dah masuk internet, dah bincang dengan anak-anak orang putih lagi. Ini yang kita lihat. Dan ini yang kita sedih, masih ada lagi sebahagian masyarakat kita yang punya anggapan masih memandang anak madrasah teraniaya. Kenapa masuk madrasah tak belajar ilmu-ilmu ni semua? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang kolot? Ini soalannya. Madrasah tak kolot, madrasah dah maju, tapi orang menganggap demikian. Inilah pandangan yang kolot, kita katakan. Ini yang kita nak ubahkan. Boleh? InsyaAllah ta'ala. Ibu-ibu dan bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi dikatakan tadi, ya, tetamu kehormat kita telah mendatangkan ayat-ayat daripada Al-Quranil Karim, menunjukkan bahawa umat ini mesti ada golongan yang melaksanakan kewajipan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Umat ini menjadi umat yang mulia, yang terunggul juga dengan melaksanakan tanggungjawab amar ma'ruf nahyul munkar. Masya Allah, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, tak tergambarlah pada fikiran saya, satu masa kalau madrasah tak wujud, siapakah yang akan mempelopori an-nahyul munkar ataupun amar ma'ruf ini? Memanglah betul amar ma'ruf nahi munkar, mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran, ini tanggungjawab semua. Tapi perlu ada yang membimbing, perlu ada yang menjadi pelopor di barisan hadapan. Apa istilah budak-budak muda sekarang yang canggih? The catalyst, kata dia. Minta maaf lah, tempat canggih kita bahasa pun canggih sikit lah. Perlu ada golongan yang di hadapan. Ini yang kita kata kita harapkan dapat dilahirkan oleh madrasah. Kalau ini tidak wujud kerana madrasah tidak ada, maka kita katakan umat ini akan terdedah kepada berbagai jenis musibah. Malah telah ada amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa apabila satu umat, satu masyarakat sudah tidak ada lagi yang menjalankan tanggungjawab amar ma'ruf nahyul munkar, antara akibatnya ialah Allah akan turunkan bala, yang mana pada ketika itu kalau orang saleh berdoa pun Allah tak akan kabulkan doanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, demikian kita lihat pentingnya dan utamanya madrasah ini perlu wujud, dan perlu kita utuhkan bersama. Bukan kita kata perlu wujud, tak apalah, hidup-hiduplah, sudah biarkan. Tidak. Selama ini kita telah banyak mencuaikan madrasah. Kita dah biarkan madrasah-madrasah kita selama ini hidup segan, mati tak mau. Maka sekarang dengan semangat yang baru, dengan kesedaran, keinsafan kita bersama, bahawa tidak boleh tidak, madrasah mesti terus wujud. Kalau tidak, KBE kita akan pincang. Kita akan melahirkan anak-anak kita yang cemerlang masa akan datang dalam segi akademik, dengan tugas pekerjaan yang hebat-hebat belaka, tetapi kosong jiwa mereka, kosong rohani mereka. Maka apa nilai kemajuan nanti? Jadi yang ramai ni nak maju KBE, insya-Allah kita sokong. Tapi biarlah ada taifah, kata Allah SWT. Ada satu golongan yang akan memimpin, yang akan mengingatkan kepada yang ramai ini tentang tanggungjawab mereka
beribadah, tunduk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, bila kita cakap tentang peranan madrasah, madrasah diperlukan, madrasah wujud dan hidup ni banyak cabaran. Bukan senang-senang madrasah duduk, yang gerakkan madrasah pun duduk senang. Banyak sangat cabaran. Cabaran luaran, cabaran dalaman, dan ini cabaran ini akan terus menjadi ujian yang Allah berikan kepada kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta pula tetamu kita juga, ya, Datuk Ismail Kamus, untuk menerangkan kepada kita apakah cabaran-cabaran yang dilalui oleh sekolah-sekolah agama ini, oleh madrasah-madrasah ini, cabaran yang telah dilalui dahulu, yang sedang dilalui sekarang, dan agak-agak Ustaz, apakah agaknya cabaran yang akan dihadapi oleh madrasah. Dipersilakan Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasara wa'ala. Saudara pengurusi forum pada malam ini, ahli panel, tetamu kehormat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita telah pun mendengar beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh ahli-ahli panel kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan dapat memahami serba sedikit masalah-masalah yang sama-sama kita menghadapi. Persoalan sekarang ialah cabaran. Memanglah Islam itu semenjak lahirnya telah menghadapi cabaran. Memang dia ingin dipadamkan. Yuriduna ayutfu nurallah bi afwahihim. Mereka ingin, mereka berangan-angan, bercita-cita supaya dapat memadamkan cahaya Allah di muka bumi ini dengan mulut mereka itu. Artinya Islam memang menghadapi cabaran. Lahir saja Islam itu terus menghadapi cabaran, dan cabaran ini akan terus menerus sampailah hari kiamat. Sanggup atau tidak, setuju atau tidak, ingin atau tidak, cabaran tetap akan berlaku. Lebih-lebih lagi, pengajian agama ini, pelajaran agama ataupun pelajaran yang berbentuk Islam ini, dipandang orang tidak ada nilai ekonomi. Kemana pula nak pergi? Kalau di zaman-zaman dulu, orang sekolah Arab, sekolah agama ini, jangankan nak senang, meminang pun tak laku. Kerana nilainya tidak ada berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau orang itu betul ilmu kedoktoran, maka senang hidupnya. Meminang pun laku, melompat bapak mentua dia. Tetapi kalau pelajaran agama ini, memang orang kata, aku nampak tak ada harapan masa depan. Masa depan amat gelap. Dengan demikian, sekolah-sekolah agama, pelajaran-pelajaran agama ini tidak diambil indah orang. Orang tak peduli pun, tak mengaji pun tak apa. Yang penting engkau dapat makan. Yang penting engkau senang. Yang penting engkau ada kereta. Yang penting engkau ada pangkat. Engkau sekolah agama, makan pasir engkau. Maka sekolah-sekolah agama pun tidak dinilai orang. Itu cabaran yang amat berat. Lebih-lebih zaman penjajahan dulu. Memang zaman penjajah, kita lihat sekolah agama, pengajian agama ini memang tak langsung tak ada nilai. Maka orang mengaji sekolah Arab dulu-dulu ni, dia jadi Bilal, jadi imam,
baca marhaban, berjanji, bertalqin, itu ajalah. Jadi postman pun tak boleh. Maka pandangan itu berada, muncul di zaman dahulu, sampailah zaman sekarang. Maka kita menghadapi cabaran-cabaran berat lagi. Memang Barat mengajar sudah begitu. Diajarnya orang sekolah Arab ini, yaitu ditulis buku Lebay Malang. Sana pun tak jadi, ke sini pun tak jadi. Pergi rumah kenduri, nasi pula habis. Dibayangkan begitu orang mengaji agama. Pasal orang dulu orang mengaji agama, ke mana dia? Nak ke Mekah duit tak ada, title haji tak dapat, title lebay. Ini masalah. Sampai sekarang pun masih ada lagi perasaan kepada rendahnya orang mengaji agama itu. Sekarang ni kuranglah sikit. Dulu memang teruk. Orang sekolah Arab ni sokok lepek. Sekolah orang putih pakai necktie dia. Bila pakai necktie tu cakap Melayu pun tak pandai macam tu lah. Bilang ke batu pun, oh sorry. Ini cabaran dia sebenarnya. Nilai-nilai ekonomi dia tak ada. Tetapi orang sudah lupa. Kalau ekonomi sudah tinggi, kedudukan keuangan sudah bagus, kalau masyarakat akhlak tak ada, apa untungnya? Kita duit banyak, pangkat besar, sana merompak, sini merompak, sana melompat, sini melompat. Tak ada apa artinya masyarakat. Arti masyarakat sudah rosak. Dengan nilai akhlak tak ada, agama tak ada, tak ada apa artinya. Sama juga dengan haiwan, tak ada beza. Banyak uangnya, besar pangkatnya, senang lenang dia, akhlak tak ada, agama tak ada, waktu pun dilanggar saja. Apa artinya? Anak akan tumbuk bapak dia, anak mati mak dia, pasal tidak ada ilmu, agama tak ada pada anak itu. Tidak dididik menghormati orang tua. Maknya yang difikirkannya, sudah makan, duit ada, tidak ditanya sudah semayang, sudah mengaji. Maka anak akan keluar dari rumah, tidak pun memberi salam kepada ayah, tidak disium tangan ayahnya. Pasal ilmu agamanya tak ada, akhlak tak ada, nilai tak ada. Yang dipandangnya ialah orang-orang yang moden itu. Orang yang pakai seluar pendek itu yang dipandang. Orang yang pakai subang sebelah itu yang dipikirkan. Orang lelaki-lelaki yang bertocang itu yang dipandang. Cantik pula tocangnya. Inilah masalah. Pasal nilai dia, nilai moden, kita sekarang sudah melihat kepada masyarakat yang berfaham kepada hedonisme, suka seronok-seronok. Sayusibu ummati da'ul umam. Nanti umat aku akan ditimpa oleh penyakit orang-orang zaman dahulu. Wa ma da'ul umam, apa pula penyakit orang dulu-dulu? Al-ashar, suka seronok-seronok. Tak lama adalah debah apa tadi? Malam ini forum agama, malam besok forum dibah lah. Kadang-kadang orang yang sama juga menghadirkan yang sama. Tapi bukanlah orang Singapura, orang London lah ni. Ini dia tuan-tuan. Al-ashar, suka seronok-seronok. Lupakan kepada apa yang diajar, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini al-ashar. Wal battar, suka sombong, suka takabur, suka samsing, suka membesar diri, rasa orang lain rendah, kita aja hebat, orang lain tidak hebat. Ini akibat daripada
tak masuk ilmu agama dalam jiwa. Ini yang pentingnya. Ini cabaran yang amat hebat, amat berat. Memang nafsu kita memang gerakan dari dalam. A'da adu tallati nafsu kallati baina jambaik. Musuhmu yang paling berat, paling hebat ialah nafsumu yang ada di antara dua lambungmu. Yang musuh dalam selimut yang paling berat. Suka seronok, suka gembira dan sebagainya. Ini akibat. Dengan demikian, tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah. Artinya semangat, cabaran itu memang berat. Dengan demikian kita kena pandang jauh, pandang jauh, pandang jauh. Bukan kebendaan yang penting. Walaupun dia penting, tetapi yang paling penting ialah yang berbentuk kerohanian itu. Gembira itu sementara. Jangan pandang kegembiraan yang sementara itu. Yang paling penting kebahagiaan yang sejati, yang kekal abadi, itu yang paling penting. Ilmu sains itu penting, tetapi yang penting ialah siapa yang memberi otak yang mereka ilmu sains itu. Mudah-mudahan tuan faham. Saya pun tak faham tu. Ini cabaran ya tuan-tuan. Jadi kita akan sambung sekian. Terima kasih kita ucapkan bersama kepada Ustaz Datuk Ismail Kamus yang telah menerangkan kepada kita bahawa cabaran yang dihadapi yang paling hebat oleh madrasah-madrasah kita, oleh guru-guru yang berkhidmat di dalam madrasah, oleh anak-anak yang sedang mengaji di dalam madrasah, cabarannya ataupun gangguannya yang paling hebat ialah apa yang ada dalam pemikiran kita, pandangan kita sendiri, persepsi kita terhadap madrasah. Kalau ini dapat kita ubah, kalau dapat kita tukar pemikiran minda kita daripada memandang madrasah sebagai satu tempat yang ketinggalan zaman, yang menyediakan anak supaya masuk Minang pun tak laku saya. Tak laku pula. Kita pindah kepada satu pandangan yang berbeza bahawa pendidikan madrasah inilah yang diperlukan oleh umat selanjutnya, oleh generasi yang selanjutnya. Bahawa kalau yang sedikit ini yang belajar di madrasah tidak terus kita pelihara dan tidak kita wujudkan, maka yang banyak nanti, yang majoriti, yang kita katakan 95% akan kehilangan nilai mereka, kehilangan nilai sebagai manusia, sebagai insan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan dan keistimewaan hidup di atas muka bumi. Maka ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, insya-Allah pada malam ini kita berkumpul bersama di antara matlamat majlis forum kita ialah untuk mengumpulkan dana. Ini sebahagian daripada usaha kita untuk membantu madrasah-madrasah kita, untuk memastikan madrasah kita dapat terus hidup dan dapat terus berbakti, dapat terus mencurahkan ilmu, bukan untuk anak-anak madrasah itu sahaja, tetapi untuk anak cucu kita seterusnya pada masa akan datang insya-Allah. Maka ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, sebelum kita sambung dengan pusingan yang kedua, saya diminta untuk mengumumkan kepada semua, bukan untuk mengingatkan konsert malam esok, tetapi untuk memberitahu bahawa sekarang ini akan bergeraklah tabung-tabung Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Ini sebahagian daripada sumbangan kita bersama. Walaupun mungkin sumbangan pada malam ini tidaklah cukup sampai madrasah boleh 10 tahun tidak perlukan derma lagi, tetapi yang sedikit ini dengan penuh keikhlasan insya-Allah akan diredai oleh Allah, akan diterima oleh Allah, dan akan menjadi saham perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan berinfaklah sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu, apa yang kami kurniakan kepada kamu, sebelum nanti tiba ajal maut kepada salah seorang daripada kamu, kata Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kata dia. Pada ketika itu ajal dan maut dah sampai, baru nak celikkan mata, baru nak sedar, baru nak insaf, baru nak mengatakan, ya Tuhanku, kalau boleh berilah tempoh sedikit lagi kepada aku. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, hingga dapat aku ini bersedekah dan akan nescaya aku ini termasuk dalam golongan orang-orang yang saleh, ya Allah. Inilah orang-orang yang akan kecewa, putus asa, nanti menyesal
sepanjang hidup kelebihan diberikan oleh Allah, tidak mahu dikeluarkan di jalan Allah, sombong, hanya kehidupan ini dipenuhi dengan memuaskan hawa nafsu saja. Bila datang ajal maut, baru nak minta Tuhan, ya Allah, mintalah tempoh setengah jam pun jadilah, duit banyak kat dalam bank, saham masih banyak, ya Allah, sekarang aku nak sedekah, sekarang nak sumbangkan pada madrasah Al-Junaid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apabila telah datang ajal dan maut salah seorang daripada kamu, fala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah mengatakan tidak akan siapa yang bila dah sampai ajal mautnya akan diberikan tangguh. Jadi kita ambillah peluang pada malam ini, sebab kita tak tahu apakah besok masih menjadi milik kita. Tak ada siapa pun dalam dewan ini yang boleh beri garanti bahawa besok saya masih dapat celikkan mata untuk pergi Madrasah Al-Junaid, menyumbang di Madrasah Al-Junaid. Malam ini peluang yang ada. Malam ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tabung dijalankan. Maka sumbangkanlah seberapa banyak yang ada. Kalau $50 tu mahal sangat untuk Madrasah Al-Junaid, tak apalah, $60 pun jadilah, insya-Allah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Cuma saya tak nampak mana tabung. Ada ya, insya-Allah. Baik ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pusingan yang pertama kita dah melihat bagaimana pentingnya madrasah. Madrasah inilah yang meneruskan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ilmu yang harus didapatkan oleh umat ini untuk menyiapkan diri bagi dunia dan juga akhirat. Kita dah lihat cabaran-cabaran yang dihadapi oleh madrasah dan peranan madrasah masa kini dan masa akan datang. Maka sekarang ini kita nak lihat pula, yang kita sibuk bincang madrasah punya peranan begitu begini, cabaran yang dihadapi oleh madrasah begitu begini. Kita nak lihat balik pada diri kita pula, yang kita ini sebagai umat Islam di Singapura. Malah seperti mana umat Islam di mana-mana sahaja, takkanlah peranan kita setakat melihat dari jauh saja. Madrasah Junaid begitu jadinya. Madrasah Al-Irsyad begini jadinya. Terus. Tetapi kita ada peranan. Kita ada tanggungjawab terhadap madrasah-madrasah kita ni. Kita nak tahu apakah peranan kita, apakah tanggungjawab kita, apakah kewajipan kita terhadap madrasah-madrasah yang kita miliki dan kita cintai ini. Maka kita pulang lagi sekali dalam pusingan yang kedua kepada tetamu kita, Profesor Datuk Harudin, untuk menerangkan kepada kita apakah tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap madrasah-madrasah ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asas utama yang senang kita fahami tanggungjawab kita, yang kita sedut daripada sabda junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua orang pernah dengar, tapi pernah sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kesemua kita ini adalah penjaga. Ra'in, ada orang yang di bawah jagaan kita. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, tiap-tiap diri kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka lakukan. Ra'in yang utama, penjaga yang utama, kita penjaga dinullah. Kita Muslim ini diamanahkan untuk menjaga agama Allah. Ini asas yang paling mustahak. Allah sebut dalam Quran, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaik wa wasayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tafarraqu fihi. Itu asas yang perlu kita faham. Allah sebutkan telah disyariatkan kepadamu, diturunkan kepadamu minad din, urusan-urusan keagamaan, hukum-hukum agama,
nilai-nilai agama. Ma wassa bihi Nuha, yang telah pun kami wasiatkan hal yang sama juga sejak zaman Nabi sebelummu wahai Muhammad, zaman Nuh dan sebelumnya. Masa Nabi Ibrahim wa Musa wa Isa, kami wasiat terus, pesan terus, berperanan terus sampai Nabi Musa, Nabi Isa, apa dia? An aqimuddin. Kita wajib menegakkan agama Allah, dan jangan kamu bertikai, berpecah belah dalam hal menegakkan agama Allah ini. Arti kitalah sebagai penanggung agama, penanggung amanah Allah untuk menegakkan agama Allah itu dalam penghidupan kita. Nak tegak dengan apa? Mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Dan ilmu ini ada dua yang kita faham. Ada ilmu yang disampaikan secara formal, ilmu yang tidak formal. Yang formal, yang rasmi, yang kita hantar anak ke sekolah agama, al-madrasah. Yang kita sebut tadi, selalu kita ingat, al-madrasah hari ini bukan semata-mata mengajar agama. Al-madrasah berperanan untuk mengajar ilmu yang diajarkan oleh sekolah biasa, tapi dia ada kelas pengajaran agama. Itu yang formal, itu biar sekolah buat. Dan sekolah tidak boleh buat, sekolah tidak boleh berperanan, melainkan kita bantu. Dengan jawab masyarakat Islam, tiap-tiap individu Muslim kena bantu sekolah ini. Setidak-tidaknya bantuan moral. Setidak-tidaknya kita tumpang mendoakan. Dari inspirasi yang kita lihat pada malam ini, kita bimbang takut berlaku kepupusan sekolah agama. Saya kurang arif di Singapura, minta maaf. Tapi saya mungkin lebih arif tentang Malaysia. Malaysia memang di satu sudut saya melihat banyak sekolah-sekolah agama rakyat yang nama dia pondok, Al-Madrasah Al-Arabiyah, Al-Islamiyah dan sebagainya, sudah mengalami zaman kepupusan. Pupus. Saya orang Perlis. Zaman mula merdeka di Perlis sahaja ada 11 buah sekolah yang nama dia Al-Madrasah ini. Saya belajar di Al-Madrasah Al-Islahiyah Al-Wataniyah. 11 buah pondok ada Perlis. Tu kira sebesar-besar negeri Perlis tu. Hebat Perlis. 11 buah pondok ada. Tapi hasil perubahan zaman berlaku, zaman merdeka masuk, berlaku cabaran daripada akademik masuk dan sebagainya. Sebuah demi sekolah, sebuah demi sebuah sekolah ini terpaksa mengalami hakikat gulung tikar. Sampai ke hari ini tinggal 3 buah sekolah yang tinggal. Al-Madrasah Al-Alawiyah, Al-Madrasah At-Tarbiyah Al-Islamiyah, dan Al-Madrasah Al-Islahiyah, dan campur lagi sebuah sekolah Mardi yang dibuat di Jawi, private. So dia pupus. Sepatut dia berkembang, dia semakin banyak. Di Malaysia juga, sebagai pengetahuan tuan-tuan, dulu kita pernah buat tahun 1962 ada College Islam Melaya. Saya sambung sekolah di college ini, Datuk Ismail pun sambung di College Islam Melaya. Tapi College Islam Melaya sudah inna lillahi, habis. Tapi yang pelik itu pula, dia mati tapi kubur tak ada. Tak tahu kubur di mana. Okey. Kedah sama, Perak sama, Selangor sama, semua sama. Dia kat atas itu, maka ada di antara benda yang saya lihat tadi, tanggungjawab kita yang di antaranya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam doa kita, ya Allah selamatkanlah pengajian ini mustahak, ya Allah. Al-Madrasah kamu selamatkanlah, berikanlah hidayah kepada semua orang Islam ini, melihatkan ini penting ini. Ini nadi yang menggerakkan pergerakan ummah ini.